Okey, untuk actual vapor power cycles, so apa keperluan dia? Sebenarnya bila dalam keadaan sebenar, ideal ringkas cycle ni dia adalah unggul lah, ideal lah. Tapi sebenarnya dia assume kata tak ada irreversibility. Okey. Actual cycle ni berlaku sebab apa? Sebab dia ada irreversibility. Irreversibility maksudnya dia tidak boleh balik. Tidak boleh balik sebab apa? Sebab dia sebenarnya actual. Dia ada losses. Bagi contoh apa losses yang berlaku, irreversibility yang berlaku, apa sumber-sumber dia, punca dia yang pertama adalah fluid friction. Iaitu geseran air di dalam pipe tersebut, itu adalah main lah, ia adalah utama. Yang kedua adalah heat loss to the surrounding. Maknanya kalau haba yang dipindahkan, haba daripada condenser, dia akan ada losses, maknanya hilang pada persekitaran. Jadi ada dua faktor utama. Jadi fluid friction ni apa akibat dia? Geseran tu akan menyebabkan terjatuh pressure drops. Akan menyebabkan pressure drop dalam boiler, condenser dan juga dalam piping lah. Okey. Yang kedua adalah bila ada pressure drop bererti kita kena pump pada higher pressure. Kalau kat sini katakan ni actual kan. Tapi sebenarnya bila ideal, tapi bila actual sebenarnya kita kena bagi pada higher pressure lebih tinggi supaya kita boleh pump. Jadi bila perlu pada higher pressure, dia perlukan pump yang lebih besar dan juga work input, kerja masukan yang lebih besar. Itu dia punya akibatnya lah. Okay. Yang kedua berkenaan dengan heat loss. Jadi more heat needs to be transferred. Sebabkan oleh ada haba hilang, oleh itu kita perlukan haba yang lebih banyak supaya nak compensate haba yang hilang ni. Oleh itu, as a result, jadi disebabkan itu, cycle thermal efficiency akan berkurang lah. Jadi ini yang kita panggil dia sebagai kalau yang tegak ni, tengok itu adalah ideal cycle. Okay. Tapi kalau yang titik-titik garisan putus-putus ni, itu adalah actual cycle. So kalau tengok sepatutnya katakan pada 3 megapascal, actual cycle dia tak boleh maintain dah 3 megapascal. Dia akan dapat 2.9 megapascal sebagai contoh. Sebab apa? Sebab ada pressure drop. Inilah actual dia. Ni yang ideal. Ideal cycle, ni yang actual cycle. Okay. Ni dalam turbine pun gitu. Sepatutnya dia tegak je ni kan. Tapi sebab apa? Sebab ada irreversibility, ada dalam turbine pun ada losses dia semua, ada pressure drop, dia akan ke sini. Ini pun akibat dia. Pressure drop in the condenser. Ni yang ideal, tapi actual dia ke sini. Okay. So ini yang actual vapor power cycle. Jadi okay. Jadi yang penting kat ideal dekat actual cycle ni, term yang paling penting adalah dipanggil sebagai isentropic efficiency. Jadi kalau dalam soalan dia bagi tahu apa dia isentropic efficiency, sebab dia ambil kira ideal dan actual cycle. Dia akan ambil kira, dia ada faktor kecekapan dia. Jadi kenapa ini berlaku? Sebab pump memerlukan work input yang lebih besar. Work input yang lebih besar dan keadaan sebenar pump memerlukan work input lebih besar. Dan keadaan sebenar juga turbine menghasilkan kerja yang lebih kecil. Okey. Jadi deviation maknanya menyimpang. Dia menyimpang. Penyimpangan antara actual pump dan turbine kita panggil dia sebagai isentropic efficiency. Kecekapan isentropi. Kita panggil isentropic efficiency. Jadi untuk pump isentropic efficiency dia adalah WS over WA. WS tu refer pada apa? S tu adalah isentropic. A tu adalah actual. Jadi kalau kita lihat, ni adalah titik 1, ini adalah titik 2. Okay. Kalau 2S, S tu adalah isentropic. Isentropic adalah, itu bermakna dia adalah ideal lah. Kalau A adalah actual. So actual adalah yang sebenar. So kalau WS adalah H2S minus H1. Maknanya isentropic ni H2S minus H1. Baru terdapat dia punya WS. Maknanya ideal work. So ideal atau actual work H2A minus H1. H2A kat sini lah. H2A minus H1. So baru dapat dia punya actual. Jadi nisbah antara ideal dan actual ni kita panggil dia sebagai isentropic efficiency. Kecekapan isentropi. Okey. Jadi ini adalah untuk pump.
Kalau terlihat pula turbine dia terbalik. Kalau ni WS over WA, untuk turbine dia W actual terhadap WS. Kenapa begitu? Sebab yang ini sebenarnya pump ni kita perlukan larger, kita perlukan greater work input. Work input yang lebih besar. Yang ini pula work output tu akan lebih kecil. Work output lebih kecil. Jadi dia ada WA over WS. Okay, sama dengan WA, W actual kat sini. Kalau ni ada titik 3, kalau tegak ni adalah 4S. 4S tu adalah ideal lah, isentropik. H3 tolak H4S. Ni adalah ideal. Kalau actual, H3 tolak H4A. H3 tolak H4A. Itu adalah actual. Jadi nisbah ada kita panggil sebagai isentropic efficiency for turbine. Okay. So dalam keadaan actual condenser pula, liquid is usually subcool. Condenser sebenarnya adalah subcool. Dia akan sejukkan lagi. Okay. Dia adalah isentropic efficiency. Ini contoh simple Rankine cycle, tapi dia melibatkan isentropic efficiency. Okay. Jadi untuk hari ini saya tak bercadang nak cerita tentang nak discusskan tentang actual cycle. Cuma saya go through sebab masih ada masa sikit lagi. Saya hanya pergi sepintas lalu. Okay. Tapi awak kena buatlah nanti. Okay. Awak kena cuba buat nanti. Okay, ini adalah 10.2. Ini 10.2 saya ambil sama je yang berada dalam buku. Okay. So soalan dia adalah kita lihat apa soalan dia. Sorry. Kalau kita lihat di sini 10. Jadi dalam 10.1. Okay, ni tadi Rankine cycle. Kita dah pergi ID cycle. Kita dah buat soalan ni. Okay, yang lepas tu adalah actual cycle. So actual cycle ni penting sebab kita nak fahamkan tentang dia punya isentropic efficiency. So soalan ni yang ini. Steam power plant operates on the cycle shown in figure 10.5. Figure 10.5 yang mana? Dekat sini. Okay. If the isentropic efficiency of the turbine is 87% and the isentropic efficiency of the pump is 85%, determine thermal efficiency of the cycle. B. Net power output of the plant for a mass flow rate of 15 kg per second. Jadi ini actual steam power cycle. Okay, ini gambar rajah dia, saya ringkaskan. Ini saya tulis bahan lah. Satu, sebelum pump, boiler, turbine dengan compressor. Okay. So efficiency dibagi tadi untuk turbine sama dengan 0.87. Okay. Kalau untuk pump 0.85. Jadi ini awak kena hati-hati. Kadang sama, kadang tak sama. So awak kena baca soalan betul. Jangan assume saja. Mass flow rate dah 15 kg per second. Jadi kita cari dia punya apa? Thermal efficiency dan network output. Okay. Jadi ini yang gambar rajah yang sebenar. Ini ada dalam textbook tadi. Okay, ini adalah titik 1, ni ada titik 2. Yang 2S adalah ideal.
Dia 3.4, 3.5, 3.6. Okay. Jadi dia lah work. Jadi untuk pump work input, thermal efficiency adalah work net over Q in. Work net adalah Q in. So work net adalah dia punya ni ideal pump in sama bagi dengan thermal efficiency. So kita cari kerja pump ni. So kerja pump ni adalah V1, P2 tolak P1. Okay. V1 adalah ni specific volume, P2 adalah pressure line kat sini, P1 adalah pressure line kat bawah ni. Okay. So pressure line kat bawah ni tadi dah bagi, ni adalah 16 megapascal. Ni adalah 15. Okay, 16 megapascal, ni adalah P1 adalah 9. Okay. So masukkan je dalam ni. Kita perlu interpolate. Nanti saya akan bagi awak kena go through dulu. Ni adalah P1. Ni adalah P1 per 3. Ni adalah P2 per 3. Ni adalah P3 per 3. Jadi kalau kita lihat dalam ni, kita lihat sekarang ni, kalau awak lihat dia punya jalan kerja ni, ini soalan kan? Soalan dia. Lepas tu, bila dia punya jalan kerja ni, awak tengok pump work input. Macam senang je. Kan? Kita akan nampak rasa senang je. Awak akan rasa senang. That's why kita kena buat. Sini kan. Kita kena buat. Titik-titik ni awak tengok punya lah banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tapi dia punya jalan kerja ni awak tengok pendek je. Work pump in adalah berapa. Jadi awak kena gunakan formula yang dulu tadi. Yang kita bagi. Itu pump punya isentropic efficiency. Ideal over actual. So yang sekarang ni kita nak cari actual. So actual ideal over terbagi dengan efisiensi ni. So efisiensi kita bagi 0.85. Yang ideal tadi adalah V1. So V1 ni adalah P2 tolak P1. So V1 ni yang mana? V1 yang ni tadi lah. Kat sini. P1. Okay. P2 tolak P1. P2 adalah pressure dia. So ni adalah 16 megapascal. Yang ni adalah 9 kilopascal. So awak akan dapat dia work pump in untuk dia punya actual. Okay. Tapi kalau awak lihat daripada sini sebenarnya nampak macam ringkas. Tapi sebenarnya dia tak semudah tu. Sebenarnya banyak yang awak kena interpolate. That's why, itulah sebabnya kenapa. Kalau kat sini masih straight to the point. Tapi bila dah masuk yang lain tu awak nak dapat. Kata awak baru dapat yang kat sini kan. Tapi bila awak nak dapat yang lain tu semua kena interpolate. Kan? Sebab nilai 9 kilopascal ni tak ada pun. Yang dia bagi adalah 7.5 dan 10. Okay. Kenapa kat sini kita buka table, kita tengok table. Jadi kat sinilah masalah dia akan timbul. Awak nak buat saturated, kita pergi pada table A5. Saturated water pressure table. Okay, sekarang soalan bagi 9 kilopascal. Yang ada kat sini tadi adalah 7.5 dengan 10. Bila keluar macam ni maknanya kita kena interpolate. Setiap ni semua kita kena interpolate. Yang tu akhirnya kita akan lihat dia punya jalan kerja tu jadi banyak panjang. Nampak? 7.5, 10. So ada VF untuk 7.5, 0.00, 1008. Data table. 10 ambil. Tapi X tak ada ni kita kena interpolate lah. Kita kena interpolate. So bila kita dah interpolate, kita dapat nilai tu. So nilai dah interpolate dapat nilai tu. Baru kita gantikan, baru kita akan dapat nilai V1 ni. Jadi V1 ni sebenarnya kita kena interpolate. Itu yang dapat sebenarnya 0.001009. So bila kita dapat V1 ni kita ganti, baru kita dapat 9 kJ per kg. Kat sini lagi dah mula interpolate. Okay. Saya tunjuk secara ringkas je dulu. Nanti awak kena buat sendiri. Nanti minggu depan kita akan bincang. Yang ini memang awak kena macam ni. Okay, macam saya tunjuk tadi. Mana datang tadi? Sebab dia bagi 9 keluar. Tapi yang penting kat sini. Mana datang dia tadi? 16 megapascal. Ni 16 megapascal. 9 kilopascal. Yang ni 9 kilopascal tadi. So P1 adalah 9 kilopascal. P2 adalah 16 megapascal. Okay.
Bila P2 tolak P1 tu yang 16,000 kilopascal tolak dengan 9 kilopascal. Sebab apa? Sebab yang ni ambil ideal. Titik 1 dengan titik 2. V ni yang penting kena cari sekarang ni. Sekarang ni V ni tak bagi. V ni kita tak tahu. Tapi kita tahu nilai dia daripada 9 kilopascal. Bila bagi 9 kilopascal, kan? So kita kena cari nilai dia lah. Sebab ni bagi pada pressure line. Itu yang kena buka table ni. Cari 9 kilopascal. Pressure table 9 kilopascal. Bila tak ada, awak tengok ni tak ada, tu yang kena interpolate. Kalau ada macam tadi, soalan 10.1 senang je kan. Awak tarik je kan. Tarik je nilai. Ni tak ada. So, awak kena interpolate. Interpolate, awak gunakan nilai kat sini lah. 7 kat sini interpolate. Untuk 7.5 berapa VF. Untuk 10 berapa VF. So, untuk 9 baru awak dapat nilai dia. Okay, saya tunjukkan saya ringkas dia dulu. Nanti awak go through. Bila dapat B1 tadi awak ganti dapat. Okey saya harap awak faham lah. Ni memang agak susah nak terang dalam internet ni, dalam online ni. Saya pun tak pasti awak faham letak ni. Okey. Ni turbine work output. So turbine work output, awak tengok work turbine output adalah kita guna persamaan yang kita jumpa tadi. Lihat dia punya soal, dia punya persamaan dia macam sempoi je. Senang awak tengok. Senang je. Ini apa masalah? Senang boleh jawab. Sekali keluar dia punya cara nak jawab, awak akan rasa jam. That's why kena buat. Awak kena cuba juga jawab. Datang persamaan tu, itu yang keluar ni. Actual divide by ideal. So ini turbine ni dah bagi yang 0.87. H5 tolak H6S. H5 mana, H6S yang mana. Jadi awak kena refer pada diagram ni lah. Refer pada diagram ni. H5 yang mana? Okay, H5 kat sini. So maknanya dia selepas keluar boiler, awak tengok ni. Lepas keluar daripada masuk boiler daripada sini, keluar daripada pump. Keluar daripada pump, nak masuk ke boiler ni dia dah drop dah, punya pressure drop. Nampak daripada 16 jadi pada 15.9 megapascal. Okey. Lepas tu bila dia masuk boiler, keluar boiler, dia drop lagi. Kan? Dia drop lagi, kita tengok 4 ni kan. 4 15.2. Lepas 4 kat sini, dia drop. Kalau tidak dekat sini dia 15.9. 15.9. Lepas tu bila keluar pada boiler dia drop. Keluar tu yang jadi 4 ni. 15.2. 15.2 sebelum dia nak masuk turbine ni, dia drop lagi tinggal 15. Tu tinggal 15 megapascal. Suhu tinggal suhu dia dah 600. Okey, so bila keluar daripada sini pula masuk dalam turbine expansion process. Kalau ideal dia adalah 6S tegak ni, ni adalah actual. So kalau dia punya nilai dia sini keluar adalah 10 kilopascal. Pressure dia. Tapi awak tengok bila keluar daripada condenser pula dia katakan 9 kilopascal. Mana keluar kat sini dia akan drop lagi tinggal 9 kilopascal. So kat sini yang jadi tricky tu. Okey Jadi untuk saya tunjukkan sikit. Jadi jalan kerja ni nanti awak kena cuba buat. Ini untuk 10 point tu soalan contoh ni awak kena cuba buat. Saya akan bagi apa yang dah ada ni. Nanti awak cuba selesaikan. So kita akan dapat work turbine out H5 tolak H6S. H5 dia punya P adalah pressure ni adalah 15 megapascal. Temperature adalah 600. So ni adalah H5. H5 ni kita ambil dia daripada saturated. Saturated. Table A6. Table A6. Saturated. Sorry, table A6 adalah superheated. Superheated. So superheated pada 15 megapascal. Maksud dia superheated tu 15 megapascal di sini. Okey, di sini awak ambil 15 megapascal, suhu dia berapa? Suhu 600 darjah Celsius. 600 degree. 600 degree. Awak tengok pada 600 darjah. Okey, awak ambil nilai kat sini. Nilai entalpi dia tu awak dapat nilai H5 dia 3583.1. Okey, so yang awak dapat ni adalah H5. Okey, H6S pula datangnya daripada mana? H6S datang daripada sini.
H6S datang daripada sini. Mana awak kena selesaikan, kita kena cari dulu dia punya H6S ni. H6S ni adalah dia punya quality, pecahan kekeringan. Jadi kita gunakan yang ideal macam yang kita belajar tadi. Kita selesaikan, kita dapat X quality. Kita gantikan kat sini, baru kita dapat H6S. H6S ni untuklah case ideal lah. Tapi ni kita dah guna table A5, saturated water. Okay, so baru kita akan dapat nilai H6S. Ni adalah boiler heat input. Boiler heat input H4 minus H3. Okay, ni adalah table A6. Right? Okay, cukup dulu untuk hari ni. Saya bagi dulu. So saya nak awak tulis balik dengan cara yang awak faham lah. Awak boleh faham. Saya punya cara ni memang saya dah compact kan. So awak akan tengok kiri kanan pening. Sebab saya tak nak space yang terlampau banyak. Nanti awak susah nak ni. Tapi untuk awak semua, awak jangan buat terlampau compact lah. Jawapan jangan hantar compact macam ni. Tak mau. Awak mesti susun dia cantik. Ini saya terpaksa dan cerita saya terpaksa nak cramkan dia. So bila nak cramkan, pada masa sama nak tunjukkan jalan kerja, dia akan tengok memang jadi padat lah. Jadi panjang lah. Ini kat mana saya kira saya dapat. So ni yang jawapan akhirnya lah. Okay, ini saya tinggalkan. Nanti awak buat yang cantik semua. Nanti boleh minggu depan kita akan discuss balik. So habis yang untuk ideal cycle ni, baru kita akan masuk pada reheat, regenerative dan sebagainya. Okay, tapi ini yang untuk hari ni ideal ni kita akan bincang lagi minggu depan. That's why saya nak awak buat yang soalan contoh ini saja. Itu dulu daripada saya. Okay. Sekejap saya tutup. Sir. Yes. Nak tanya yang assignment tadi tu kan, yang 10.1 tu, nak hantar Google Form ke? Google Form. Jangan hantar dulu. Simpan dulu sebab saya nak awak submit guna author. Jadi kalau dalam author kan senang. Saya tulis assessment. Kan? Bila saya keluar assessment, awak semua submit. Snap gambar, submit. Macam test, apa semualah nanti kan. Kan awak dah buat test, final exam pun kena guna author kan. Okay. Jadi tu dah senang lah. Jadi awak nak submit pun senang. Saya pun dah control. Tapi bila orang dah ready baru saya beritahu. Sekarang awak buat je dulu. Okay. Cuma yang 10.2 ni awak buat mana yang awak faham lah. Sebab saya ni kerja jalan kerja dia panjang. Ini baru sikit tu saya cakap. Sebenarnya term power plant ni memang agak tough lah kalau soalan dia panjang macam ni.